Untuk soalan 7 ialah soalan penakkulan matematik. Penakkulan matematik ialah bab tingkatan 4 dan bab ini akan masuk dalam kertas 2 SPM bahagian A. Kalau kita tengok soalan A, dia tanya kita sama ada ayat ini ialah penyataan atau bukan penyataan. Apa itu penyataan? Penyataan ialah bila kita boleh semak ianya benar atau palsu. Kalau kita tak boleh semak, maklumat kita tak cukup ataupun dia tergantung, maka itu bukan penyataan. Okey, kita tengok ayat dia. Ayat dia ialah 21 ialah nombor perdana. Sebelum itu, apa nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang berada dalam sifir 1 dan berada dalam sifir dirinya sendiri sahaja. Okey, kalau kita tengok 21 memang ada dalam sifir 1. Betul tak? 21 memang ada dalam sifir 21. 21 ada dalam mana lagi? 21 ada dalam sifir 3. 21 ada dalam sifir 7. Kan? Disebabkan itu, 21 bukan nombor perdana. Kalau dia berada dalam sifir 1 dan dia berada dalam sifir 21 sahaja, maka ia adalah nombor perdana. Tetapi disebabkan 21 ada dalam sifir lain, ada dalam sifir 3, ada dalam sifir 7, maka 21 bukan nombor perdana. Oleh itu, ayat ini ialah palsu. Disebabkan kita boleh semak ayat ini ialah palsu, maka ayat ini kita panggil sebagai pernyataan. Kenapa pernyataan? Sebab kita boleh semak ini ialah palsu. Maka ini ialah pernyataan. Untuk soalan B, disuruh kita lengkapkan tempat kosong ni, sama ada kita letak semua ataupun sebilangan untuk membentuk satu pernyataan benar. Dia kata lelayang ni layang-layang lah. Layang-layang ialah rhombus. Apa tu rhombus? Rhombus tu yang macam ni. Layang-layang bentuk macam ni ke semua? Layang-layang ada bentuk macam-macam kan? Dia tak sebenarnya bentuk macam ni. Jadi ada yang bentuk macam ni, tapi bukan semua macam ni lah. Ada yang bentuk lain. Okey, jadi dekat sini kita letak apa? Kita letak sebilangan. Kenapa kita letak sebilangan? Sebab bukan semua layang-layang bentuk macam ni. Bukan semua layang-layang bentuk macam rhombus. Kan, ada bentuk lain juga. So kita letak sebilangan untuk soalan B. Untuk soalan C, kita kena lengkapkan ruang kosong premis 1 ni. Premis 2 dibagi, kesimpulan pun dibagi. Untuk soalan yang macam ni, kita kena hati-hati tau, sebab dia ada bentuk-bentuk dia. Ini ialah buku teks. Buku teks yang saya guna ni buku teks yang bahasa Inggeris. Saya rasa kalau yang BM pun sama juga kot, muka surat 101. Okey. Hujah kita ialah hujah bentuk yang ketiga. Argument ni hujah lah. Hujah bentuk yang ketiga. Kalau kita tengok premis 2, yang ni not ni bukanlah. Kesimpulan pun not bukan juga. Sama macam kita lah. Kan, kita tengok sama dengan kita tu, dia dah ada slash. Kan, ada slash. Maksudnya bukan. Sama macam kita. Jadi, apa yang kita buat, premis 1 kita akan buat jika P. Jika P yang bawah tu lepas tu maka Q yang ini. Jika ini, lepas tu maka yang ini. Okey? Kena ingat bentuk ni. Okey? So saya letak buku teks ni dekat tepi dulu. Okey? Dan apa yang kita nak tulis dekat sini ialah kita tulis jika sin M yang bawah, kita ambil yang bawah dulu, sama dengan cos M. Okey, kita jangan buat slash. Okey, yang slash ni biarkan dekat kesimpulan sahaja. So dekat kita punya premis 1, kita tak payah buat slash. Cos M, maka yang ini pula pergi belakang. Maka ni saya tak muat, saya buat kat bawah ni. Maka M sama dengan 45 darjah. Boleh?
Ingat baik-baik bentuk tadi. Jika yang bawah ni sin M sama dengan cos M, maka yang ini pula naik atas. Dia pergi belakang. Maka M sama dengan 45 darjah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan D. Untuk soalan D ni, kita jangan hiraukan yang depan ni. Kita tengok yang belakang sahaja. Okey. Saya tulis mula yang belakang sahaja. 2 tolak 2, 4 tolak 2, 6 tolak 2, 8 tolak 2. Okey. Kalau kita tengok, kita nak menjadikan bentuk ni dalam bentuk formula. Okey. Kalau kita tengok dari atas sampai bawah, tolak 2 semua sama kan? Okey. Maksudnya formula kita nanti, dia akan ada tolak 2 lah. Masalahnya yang dekat depan ni, kita tak tahu apa. Tolak 2 sama kan daripada atas sampai bawah. Jadi formula kita mesti tolak 2 lah. Masalah sekarang 2, 4, 6, 8 ni macam mana? Okey. Kalau kita tengok 2, 4, 6, 8, dianya sebenarnya berasal daripada, berasal dari mana? 2, 4, 6, 8 ni. 2, 4, 6, 8 ni sebenarnya berasal daripada 2 darab 1. Betul tak? 2 darab 1, 2 darab 1 dapat 2. 4 berasal daripada 2 darab 2. 6 berasal daripada 2 darab 3. 8 daripada 2 darab 4. Boleh? Okey. Sekarang kalau kita tengok, kita boleh tulislah. Tempat ni kita boleh tulis 2 bracket 1, 2, 3, 4 ni kita boleh tukar jadi N. Kan? 2N tolak 2. Di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey? 2N ni mewakili siapa? 2N ni mewakili 2, 4, 6, 8. Kenapa dapat 2N? 2N tu daripada sini. Kan? So, kita buat 2N tolak 2. Tolak 2 ambil daripada yang ini. Di mana N ni, dia sebenarnya asal daripada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah.